Assalamualaikum dan selamat datang ke video kali ini. Dalam video kali ini kita nak membincangkan tajuk Kirchhoff Rules. Jadi ada banyak sebutan, ada yang kata Kirchhoff, tapi di sini saya bukan nak membahaskan cara sebut dia. So, best to my knowledge, saya tahu bahawa yang saya aware dia punya sebutan adalah Kirchhoff Rules. Okey, Kirchhoff Rules kita ada dua. Pertama kita ada Junction Rules, kita akan bincangkan dalam video kita. Junction Rules mengatakan bahawa sum of I in masuk dalam junction sama dengan sum of I out. Okey, kemudian kita ada Loop Rules. Loop Rules adalah penambahan potential ataupun addition of electric potential in a closed loop. Ini penting perkataan closed loop ni. Okey, nanti dalam contoh nanti saya akan explain apa maksud closed loop. Okey. Ini loop rules ni merupakan dia punya core dia adalah dia mematuhi prinsip keabadian tenaga ataupun conservation of energy. Okey, saya tulis COE. Loop rules ni dia adalah penambahan potential ataupun electric potential, addition of electric potential. Okey, dia adalah penambahan electric potential, addition of electric potential in a closed loop. Dalam satu closed loop dia mesti follow loop rules ni. Sum of EMF must be equals to the sum of I times R dalam closed loop tu. Dan kita akan bincangkan apa itu closed loop. Okey, kita akan teruskan dengan contoh kita. Untuk kita belajar, untuk kita bincang ataupun study pasal Kirchhoff second rules, kita akan bina satu circuit mudah. So di sini kita ada satu bateri dan saya akan binakan apa yang saya nak tunjuklah sebenarnya kan. Macam mana kita membina circuit. So ini kita ada satu resistor. So kita ada satu bateri dan satu resistor. Kalau rakan-rakan perasan, dekat bateri ni kita ada negatif terminal dan juga kita ada positif terminal. So kita akan binakan satu circuit yang mudah tapi bukanlah real circuit. Saya just nak menunjukkan konsepnya saja. Sekejap saya tampalkan bateri kita pada board ni. Okey, pada bahagian ini kita ada satu bateri. Bateri kita bernilai ada negatif dan juga positif terminal. Kemudian positif dan negatif terminal ni kita akan ambilkan satu wire. So ini kita anggapkan sebagai satu wire. Kita akan connectkan dengan resistor yang di bawah ni. So wire ni kita akan anggap wire ni tiada langsung resistan. Maksudnya wire yang tidak ada resistan. Okey, resistan hanya wujud pada kita punya resistor ni saja. So kemudian kita kena lengkapkan circuit ni. Circuit ni perlu dilengkapkan supaya baru ada current. Kalau tidak, tak ada current. So ini adalah connection dia. So ini ada bateri, sini ada wire. Circuit yang macam ni selalunya kita akan draw dia dalam bentuk skematik. Sekejap saya tunjuk di sebelah sana macam mana kita draw dia dalam bentuk schematic diagram. Okey, circuit ni selalunya kita akan draw bateri tu, kita akan gantikan dengan simbol satu pendek dan satu garisan yang panjang. Macam ni So garisan yang pendek tu menunjukkan negatif terminal. Garisan yang panjang adalah positif terminal. Okey, kemudian ini resistor kita di bawah. Resistor kita wakilkan dengan simbol macam ni. So ini menunjukkan resistor kita. Kemudian kita ada satu wire yang connect dia daripada terminal yang negatif turun ke bawah dan disambungkan dengan resistor. So ini pula sama juga, turun ke bawah dan disambungkan dengan resistor. So resistor ni selalunya kita akan labelkan nilai R, stand for the resistance of the resistor. Okey, bateri ni pula dia ada nilai yang kita panggil sebagai nilai EMF. So contohnya kalau bateri yang kecil ni, nilai EMF dia adalah EMF sama dengan 1.5 volt. Itu adalah nilai EMF bateri. Okey, boleh Jadi sebenarnya diagram ni adalah refer kepada circuit diagram yang macam ni
So ini yang ini cuma wire yang connect dia. Boleh Ini cuma wire saja. So ini adalah circuit ini. So kita buat satu circuit yang mudah lah So kita akan study circuit ni. Alright. Kirchhoff second rules mengatakan bahawa dalam circuit yang macam ni, dia kata sekiranya kita menambah nilai EMF dalam circuit dan nilai itu dia akan sama dengan hasil tambah I times dengan R. Boleh? Jadi untuk menambahkan nilai sum of IR ataupun sum of EMF, ada perkara penting yang kita kena tahu, sama ada EMF kita tu bernilai negatif ataupun dia bernilai positif. Ada dua nilai, boleh jadi dua possibility. Sama juga untuk IR. IR boleh juga bernilai negatif, IR juga boleh bernilai positif. Jadi macam mana kita nak tentukan sama ada EMF kita tu positif ataupun negatif? Saya besarkan sedikit lukisan saya ni. Pertama, kita akan fokuskan dulu kepada nilai EMF. Macam mana kita nak tahu EMF kita positif ataupun negatif? Okey. Tengok dekat kita punya terminal ni. Sini terminal kita. Okey, sebelum tu EMF ni, saya harap rakan-rakan tahu bahawa EMF ni adalah nilai potential nilai electric potential. Okey, tapi nilai electric potential yang maksimum untuk bateri tu. Okey. Jadi macam ni, kita ada negatif terminal, kita ada positif terminal. Okey. Bermaksudnya, ingat tak dalam chapter elektrostatik kita mengira electric potential? Okey, kalau kita bergerak kalau kita tengok positif dengan negatif ni, kalau kita daripada negatif, kita bergerak ke arah positif potential, negatif bergerak ke arah negatif bergerak ke arah positif potential. Sini negatif, bergerak ke arah positif potential. Sini negatif potential, bergerak ke arah positif potential. Kita punya electric potential bertambah ke berkurang? So jawapannya adalah bertambah. So daripada negatif pergi nilai positif, jadi electric potential bertambah. Jadi bermaksud kalau kita nak tandakan arah positif EMF, inilah arah positif EMF daripada negatif terminal ke arah positif terminal. Jadi itu adalah arah positif terminal. Okey, cuba kita lukiskan. Sekarang saya ada dua bateri, nilai EMF-nya sama. So nilai EMF-nya sama. Boleh So cuba kita lukiskan arah potential yang bertambah. So arah potential bertambah adalah ke sini. Ke sana. Boleh Ni adalah arah pertambahan potential. Jadi saya bagi dia besar sikit lah. So arah pertambahan potential dia adalah daripada negatif terminal pergi positif terminal. Jadi ini adalah arah pertambahan potential. Jadi electric potential dia adalah 1.5 volt dan bernilai positif. Okey, kita gerakkan sedikit. Okey, kita centerkan dia. Okey. Sekarang ni macam mana kalau kita bergerak daripada positif pergi negatif? Okey, daripada sini kita pergi sini. So apa berlaku kepada nilai EMF? Nilai EMF akan bernilai negatif. 1.5 volt. Kita bergerak daripada positive value towards negative value. Jadi EMF perubahan potential dia adalah negatif. Jadi EMF dia negatif. Boleh So EMF ni adalah potential difference ataupun electric potential ataupun voltage. Okey. Jadi kita punya EMF pergi ke sana, daripada positif pergi negatif, maksudnya EMF akan berkurang. Negatif 1.5 volt. Jadi ini pertambahan EMF sebanyak 1.5 volt. Jadi dia adalah potential difference. Okey, di antara dua terminal tu. Boleh Jadi ini cara kita menentukan positif dan negatif. Okey. Jadi kita nak pakai yang mana satu? Jadi teknik dia untuk apply Kirchhoff second rules adalah kita lukiskan arah. Kita tandakan dalam kita punya, kalau kita dapat soalan tu kita tandakan supaya nanti kita tak salah tambah. Dia cuma satu teknik saja. So kita tandakan macam ni. Ni dalam kotak ni saya buat dia kotak. Okey, kita tandakan macam ni bahawa
arah pertambahan elektrik potential adalah arah sana. Sebab nanti kita akan menambah tau dalam circuit tu. Dalam kita nak menambah semua potential. Boleh So kita tandakan pada setiap bateri yang kita jumpa dalam tu ataupun setiap simbol bateri yang kita jumpa dalam tu, kita tandakan ni, arah ke sana, menunjukkan elektrik potential bertambah ke arah sana. Sekiranya kita tambah ke arah sana, dia akan, maksudnya kita bergerak, penambahan kita bergerak ke sana, bermaksud dia adalah penambahan potential 1.5 volt. Boleh So yang ni kita tak pakai lah, yang ni just saya nak tunjuk saja. Bawah ni kita tak pakai. Jadi ini ingat kita tandakan dulu arah EMF pada bateri, pada setiap bateri. Itu langkah yang pertama. Boleh? Okey, kita akan clearkan board dan kita pergi pula pada IR pula. Okey, tadi kita dah tengok macam mana kita nak menentukan nilai EMF, sama ada dia positif ataupun negatif. Dengan kita fokus pada arah yang positif dulu. Kita lukiskan arah dia. Okey, IR nilai apa? IR ni adalah nilai electric potential pada resistor R. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada dua titik ni. Kita ambil satu voltmeter, kita letak dekat sini. Okey, kemudian kita measure voltage across resistor R ni. So nilai yang kita baca ni adalah nilai I times R. Current yang melalui resistor R darabkan dengan nilai resistor R. Jadi kita akan dapat nilai ni. Current pula, current current dia bergerak, arah current kita ambil. Ini dia punya convention lah, arah current kita ambil, dia bergerak daripada positif terminal ni. Ini current, dia bergerak ke sana. Boleh So dalam resistor R ni dia bergerak ke arah sana. Current dia. Boleh? So ke sana, ini dan ke sini. Dia bergerak macam tu. Daripada positif terminal, dia bergerak ke arah negatif terminal. Kalau perasan, dia bergerak daripada positif ni high potential lah. High potential, current bergerak daripada high potential towards low potential. Maksudnya ini, point ini dengan point ini, yang mana yang ada high potential? Point inilah yang ada high potential. Point ini akan ada low potential. Bermaksudnya high to low. Jadi dekat point ni, high to low bermaksud dia ada potential drop. So arah current adalah arah potential drop. Saya nak padamkan dulu ini gambar voltmeter ni supaya gambar ni lebih simple lah. Dia tak terlalu messy. Sekejap saya padam dulu. Sekarang saya nak introduce lagi satu perkataan yang penting dalam Kirchhoff rules ni. Nama dia adalah closed loop. Closed loop. Apa maksud closed loop? Closed loop, kalau tengok pada kita punya equation ni, ini yang kita buat ni, semua ni adalah penambahan potential tau. Kita mencari hasil tambah electric potential, EMF dan juga IR. Kita sedang menambah potential. Macam mana kita tambah tu? Kita buat satu closed loop. Maksudnya macam ni. Kita boleh start anywhere dalam circuit tu, tapi saya nak pilih start point sini lah, senang. Point sini boleh Saya nak start sebelah bateri ni. Boleh Saya nak start menambah electric potential. Jadi kalau saya bergerak ke sana, ke sini, saya ada gain. Saya ada positif EMF. Negatif to positif kan. So saya ada pertambahan, kita ada positive potential difference. So ini loop. Pergi sini. So EMF, so kalau tengok daripada equation ni, kita pecah dua tau. Kita pecah dua. Sebelah sini adalah EMF, sebelah sini adalah potential drop. Boleh so macam mana kita buat? Kita sebenarnya dah modify tau. Teknik ni maksudnya dia dah modify sedikit lah. Tapi saya nak terangkan berdasarkan teknik yang kita dah pakai ni. Alright. So ini kita nak tambah, ini kita punya point asal, kita punya titik awal. So kita gerak ke sini, kita ada potential bertambah. Potential bertambah, jadi kita akan letak, kalau kita close loop, saya nak tunjukkan close loop dulu. Jadi sini potential sini kita akan tambah. Kita tulis dulu nilai potential dekat sini. Kemudian kita gerak lagi. Wire ni tak ada resistance, jadi tak ada potential drop atau apa-apalah. So kemudian kita lalu satu resistor R, nampak? Kita lalu dekat sini akan ada lagi satu V.
ada lagi satu potential which is equals to I times R. Boleh So sini adalah potential drop sebenarnya. Okay, potential drop. Tapi sebabkan kita dah asingkan dia di sebelah sini, so kita hanya akan tulis I times R saja. So convention yang kita guna adalah, kalau kita macam ni kan, kita bergerak tadi loop tadi kan, kita nak buat loop kita ni, kita nak tambah potential ni daripada point ni. Okay, pergi sini, turun bawah, sini kita dah ada tadi. So pergi sini, pergi bawah. Okay, kita ada satu lagi nilai kat sini. So kita letakkan di sebelah sini. Alright, convention yang kita pakai, kalau kita arah pergerakan kita ni, arah pergerakan kita untuk menambah potential ni sama dengan arah current, I times R tu kita ambil sebagai positif. So I times R bernilai positif. Okay, kalau apa? Kalau kita macam mana? Kita moving ataupun kita add potential. Kita add potential in the same direction, okay, with the current. Okay, saya ulang takut yang tak boleh baca tulisan saya kan. So ini yang kita pakai lah Okay, kita ambil macam ni. Taktik dia ataupun teknik dia. Kita ambil nilai I times R ataupun arah I tu sebagai arah positif. Arah I sebagai arah positif. Saya akan buat satu contoh nanti macam mana nak guna pakai. Okay, kita cuba nak faham dulu apa yang berlaku So ini adalah teknik lah. Teknik sekiranya kita moving ataupun cara kita menambah tu, kita add potential. Cara kita menambah potential adalah pada arah yang sama dengan arah current. Nilai I times R tu akan jadi positif. Contohnya macam yang di atas ni. Okay, boleh. Jadi nilai I times R ni nilai current ni, kita akan ambil sebagai nilai positif. Sebab apa? Kita menambah macam ni kan. Okay, I times R, kita tambah, kita ambil nilai ni positif. Sebab arah kita menambah tu dengan arah pergerakan current, arah current dalam circuit tu sama. Okay, kita tambah pergi sini, kita naik sampai atas, kita kembali ke titik asal. Okay, kita kembali balik pada titik yang saya tandakan sebagai X ni. Yang itu adalah satu closed loop. Nampak tak? Itu adalah loop. Loop ni yang kita panggil apa? Loop. Satu loop. Apa loop saya tak tahulah loop dalam bahasa Malaysia apa. Satu ni lah kan. Ni loop Satu loop yang tertutup. Jadi hasil tambah dia kalau kita rearrange equation ni sebenarnya jadi macam ni. Dalam closed loop, hasil tambah EMF tolak hasil tambah IR akan jadi kosong. Betul lah kan? Jadi bateri yang kita supply dengan potential yang hilang mesti akan add up jadi kosong lah. Dia obey lah conservation of energy. Boleh Okay, tapi kita tak akan pergi pada equation ni kita pakai yang ini, yang atas ni. Boleh kita akan terangkan berdasarkan yang atas ni. So boleh. Cuba kita try buat example, tengok macam mana nak buat Kita ambil circuit yang satu loop dulu. Saya clearkan dulu bahagian ni. Okay. Jadi macam mana kita nak selesaikan yang ini? Memang kita boleh selesai pakai Ohm's Law pun kita dah boleh buat. Kita tahu dia punya EMF 1.5, resistor ni kita bagilah satu nilai Kita bagi nilai resistor bersamaan dengan, untuk mudahkan, kita bagi 1.5 ohm juga. Okay. Rasanya rakan-rakan congak pun dah boleh tahu kan berapa dia punya current. Tapi kita cuba guna Kirchhoff loop rules ni Okay, Kirchhoff loop rules dia kata kalau penambahan dalam satu loop yang tertutup, maksudnya kita mesti ada starting point lah. So kalau rakan-rakan tengok dalam buku, selalunya dia akan buat macam ni. Dia buat lukisan macam tu. Perasan tak? Dia akan buat lukisan macam tu. Ini pun satu teknik jugalah. Boleh juga kalau nak buat lukisan macam ni pun boleh. So maksudnya dia bermula pada titik yang sama dengan saya lah. Cuma dia lukis macam tu. Dia buat arah macam tu. Clockwise ke anti clockwise ke tak kisah So boleh. Okay, katalah kita nak start daripada sini. Okay, kita tanda satu titik dekat atas ni.
Okey, sum of EMF dia kata sama dengan sum of IR. Okey, kita gerakkan sedikit Okey, sum of EMF sama dengan sum of IR. Okey, kita tengok, kita bergerak ke sini daripada sini. So sekarang ni teknik dia adalah kita nak cari sum of all the EMF dulu. Kita nak cari hasil tambah semua EMF dalam circuit. Tapi dalam circuit kita sebab cuma ada satu EMF, so senanglah. So kita gerakkan sini, kita pergi sini, kita jumpa satu EMF dan kita punya arah kita bergerak tu, arah kita nak menambah ni sama dengan arah peningkatan EMF tu ataupun peningkatan potential. Negatif terminal pergi positif terminal. Negatif pergi positif. So kita dah tanda arah dia kan. Sama tak dengan arah pergerakan kita ni? Arah kita bergerak ni sama kan? Bermaksud EMF ni bernilai positif 1.5. 1.5. Okey, boleh faham So arah kita nak loop kita ni, kita nak start kita punya loop penambahan kita ni, kita gerak ke sana. Kita gerak ke sana dan kita tengok arah pergerakan kita sama dengan arah yang kita tanda tadi untuk positif EMF. Kan? Jadi nilai ni akan jadi positif 1.5. Boleh So kemudian kita gerak lagi. Gerak, kita tambah tak ada lagi resistance, so tak ada lagi potential drop. Kemudian kita jumpa resistance kita yang pertama ini. Okey, bermaksud kita dah boleh letak sama dengan sebab dah tak ada dah EMF lain, tak ada kan? So okey, kita continue gerak. Okey, nampak? Kita nak tambah arah potential ke sana tau. Dan arah current pun bergerak dalam arah yang sama. So ini pun kita ambil positif juga. Sebab arah current dengan arah kita nak menambah tu sama. So jadi dia akan jadi I, positif I. I adalah current yang melalui resistor tu darab dengan 1.5. Okey, jadi I kita akan dapat 1.5 bahagi dengan 1.5. Gerakkan ke bawah sikit. So I 1.5. Okey. 1.5 bahagi dengan 1.5 kita akan dapat 1 ampere. Okey, kalau kita cross check dengan Ohm's law pun, dengan V equals to IR, pengiraan biasa tanpa guna Kirchhoff rules, kita akan dapat jawapan yang sama, 1 ampere. Boleh Okey, sekarang ni kita nak buat macam ni. Kita nak ubah sedikit. Kita ubah sedikit. Macam mana kalau kita tahu yang current ni sebenarnya dia bergerak daripada positif ke negatif kan, macam ni. Kita tahu dia mesti positif pergi negatif. Tapi kadang-kadang kalau dalam circuit tu contohlah kita tak perasan ke, kita terlupa ke kan, circuit tu pun tak bagi arah current. So kita tersilap lah, kita kata arah sini ikut current, tapi kita buat macam tu. Okey, betul tak nanti jawapan kita? Okey, kita buat current daripada negatif pergi positif, which is terbalik. Alright, cuba kita buat pengiraan tengok. Okey, kita start pada point yang sama. Okey, point sini. Point sini So bergerak ke sana. Bila kita bergerak ke sana, sama kan dengan arah yang kita dah tanda tadi, arah pertambahan potential tadi. Bermaksud nilai dia betul lah 1.5. Positif 1.5. Okey, settle bahagian ni. Kemudian kita gerak lagi. Kita gerak lagi ke bawah. Tak ada resistor, tak ada masalah. Gerak lagi, kita jumpa satu resistor dekat sini. Satu resistor di sini. Tapi arah kita menambah ni opposite dengan arah current dalam resistor. Arah dia ke sana. Arah dia terbalik ke sini. So arah kita nak bergerak ni ke sini. Kita nak close loop kita ni, kita bergerak ke sini. Ke kiri, tapi current dia ke kanan. So automatically kita akan ambil, okey, ini teknik kita akan ambil nilai dia negatif. So akan jadi negatif current lah. Okey, negatif tak apa, darab dengan nilai R 1.5. So kita teruskan perjalanan kita untuk kita tengok ada tak lagi nilai resistor dekat sini. Okey, tak ada. So kita kembali dan kita tutup kita punya loop tadi. Tadi kita mula daripada sini, kita jalan, kita ada positif EMF. Kemudian kita ada negatif IR. Jalan lagi, kemudian kita dah tutup. Okey, settle. Itu dah satu close loop. Boleh Dah satu close loop. Okey, cuba kita cari jawapan dia dapat berapa. So kalau kita cari jawapan dia dapat negatif 1 ampere. Maksudnya salah ke jawapan kita ni? Magnitude dia masih betul kan? So magnitude dia masih betul tapi ada negatif. Negatif tu maksudnya apa? Maksudnya arah current yang kita pilih dalam circuit ni dia adalah terbalik. Dia terbalik dengan arah sebenar current dalam circuit. Boleh.
Jadi dia terbalik. Okey. Boleh faham Dia bukan salah, dia tak salah. Dia maksudnya the direction of current that we draw in the circuit ni, maksudnya arah ni adalah terbalik dengan arah sebenar current. Which is betul lah, arah sebenar current adalah arah ini. Arah sini. Bukan arah ini. Kita panggil ni arah clockwise ke ini? Clockwise ni. Dia arah clockwise tapi kita lukis arah anti-clockwise. So maksudnya dia nak bagi tahu kita dekat sini kalau kita dapat negatif, maksudnya arah current yang kita pilih anti-clockwise tu sebenarnya terbalik. Arah sebenarnya adalah clockwise. Ataupun kita boleh tulis kat bawah ni actual direction of current Okay, saya pergi ke bawah sikit. So actual direction of current is clockwise. See, actual direction of current sebenarnya clockwise, tapi kita lukis anti clockwise. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okay, negatif ni kita jawapan ni akan bagi tahu kita. Okay. Tapi contohlah tiba-tiba dia tanya calculate the EMF in the circuit. Okay. So EMF equation dia ini tadi. Sajalah kita nak test So sepatutnya kita akan dapat 1.5 lah, cuba kita masukkan. So EMF equals to negative I darab dengan 1.5. Okay, sekarang ni I ni kita nak masukkan tak negatif tu? Kita kena masukkan. Kenapa kita kena masukkan I negatif? Sebab I ni kita dapat daripada equation yang kita buat di atas ni. Boleh Jadi bila kita nak menggunakan balik equation yang di atas ni, negatif ni kita kena masukkan sekali. So bila kita nak substitute, kita negatif, kita kena ganti negatif 1 darab dengan 1.5. Okey, baru kita akan dapat jawapan EMF sama dengan 1.5 volt. Barulah konsisten dengan kita punya value dekat atas ni. Ni value ni. Ingat sebab equation I ni kita dapat daripada ini tau. Kita dapat daripada equation yang kita buat dekat atas ni. So bila kita nak substitute balik value, make sure negatif ni kita masukkan balik dalam ni. Yang macam saya buat ni lah So kita masukkan balik negatif tu dekat situ. Supaya dia akan cancel out, kita akan dapat balik positif. Barulah sama dengan nilai yang kat sini. Boleh Okey, kita akan buat lagi satu contoh supaya kita betul-betul boleh nampak apa yang berlaku dalam case ni. Okey.